datang ke channel Ustazah Ina UAI. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Kawan-kawan dah solat? Jom kita solat. Tapi sebelum tunaikan solat, kita perlu berwuduk dulu ya. Betul tu. Kita perlu bersuci daripada hadas sebelum menunaikan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3 yang Ustazah kasihi sekalian. InsyaAllah pelajaran kita untuk kali ini adalah dalam bidang ibadah tahun 3 bertajuk bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Di akhir pembelajaran, Ustazah harap murid-murid akan dapat menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Kedua, dapat menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil naqli. Ketiga, murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Dan keempat, murid dapat menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Sebagai rujukan, kamu boleh buka buku teks Pendidikan Islam KSSR Semakan tahun 3 pada muka surat 80, 81 dan 83. Apa yang dimaksudkan dengan hadas? Mari kita lihat. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey, hadas ialah kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi yang ada pada diri seseorang. Kekotoran maknawi ni ialah kekotoran yang tidak dapat dicapai oleh deria. Kita tak dapat lihat kekotoran ini, kita tak dapat hidu, kita tak dapat sentuh dan kita tak dapat rasa kekotoran ini. Tetapi ia wujud ataupun ada dalam diri seseorang. Dalam erti kata lain, seseorang itu berada dalam keadaan tidak suci. Ya, dan apabila seseorang itu berada dalam keadaan berhadas ataupun tidak suci, apabila dia melakukan ibadah yang disyaratkan bersuci, ibadahnya tidak sah. Ya. Okey, kita lihat apakah ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey. Ibadah yang disyaratkan bersuci contohnya seperti mengerjakan solat, menyentuh Al-Quran dan mengerjakan ibadah tawaf. Sekiranya kita berada dalam keadaan berhadas, ibadah-ibadah ini tidak sah jika kita lakukan. Ya? Dan kita perlu bersuci daripada hadas terlebih dahulu sekiranya kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah ini.
Seterusnya, kita lihat pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua bahagian. Okey, yang pertama, hadas kecil. Ya, antara contoh perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil ialah membuang air besar, buang air kecil, terkentut, tersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Okey, itu contoh perkara yang menyebabkan hadas kecil. Dan kita lihat bahagian hadas yang kedua. Apa dia? Hadas besar. Okey, hadas besar. Contoh perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar ialah keluar air mani, keluar darah haid, darah nifas, darah wiladah dan sebagainya. Baiklah, bagaimana cara bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar? Cara bersuci daripada hadas kecil ialah dengan berwuduk. Okey, dengan berwuduk. Dan cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi wajib. Okey, jelas di sini bahawa sekiranya kita nak melaksanakan ibadah perlu bersuci daripada hadas. Jelas di sini betapa pentingnya kita perlu bersuci daripada hadas sebelum melaksanakan ibadah. Seterusnya, apakah hukum bersuci daripada hadas? Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Ya, kita wajib bersuci daripada hadas. Kewajipan bersuci daripada hadas telah dinyatakan sebagai dalil nakli dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Ya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Daripada ayat ini jelas menyatakan bahawa hukum bersuci daripada hadas adalah wajib. Ya, wajib bagi kita bersuci untuk melakukan ibadah. Baiklah, mari kita lihat sebab berhadas besar. Ya, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Okey, yang pertama, keluar mani. Ya, keluar mani. Apabila seseorang itu keluar mani, maka dia berada dalam keadaan berhadas besar. Apa itu mani? Ya, kita lihat. Mani ialah air yang keluar selepas seseorang itu mencapai tahap syahwat. Ya, air yang keluar selepas seseorang itu mencapai tahap syahwat. Okey, kamu boleh merujuk kepada ibu dan ayah kamu untuk mengetahui dengan lanjut apakah yang dinyatakan sebagai air mani, ya, insya-Allah. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua ialah sebab berhadas besar yang kedua ialah bersetubuh, ya. Apabila seseorang itu bersetubuh, mereka dalam berkeadaan berhadas besar, ya. Apa itu bersetubuh? Bersetubuh ialah melakukan perhubungan jenis antara suami dan isteri. Ini perbuatan yang merujuk kepada mereka yang sudah berumah tangga. Apabila mereka dalam keadaan bersetubuh, bermakna mereka dalam keadaan berhadas besar dan wajib bersuci untuk melaksanakan ibadah. Ya. Okey, seterusnya yang ketiga. Apa dia? Yang ketiga ialah keluar darah haid. Okey, keluar darah haid. Okey, darah haid ini ialah darah yang keluar daripada rahim wanita ataupun perempuan yang sihat dan sudah baligh. Kebiasaannya darah haid ini keluar seawal umur perempuan berumur 9 tahun, ya. Apabila seseorang itu dalam keadaan haid, ya,
keluar darah haid, maka dia adalah berada dalam keadaan berhadas besar dan wajib bersuci untuk melakukan ibadah, iaitu dengan mandi wajib. Okey, seterusnya yang keempat, sebab yang menyebabkan berhadas besar ialah mati, ya. Kematian. Orang yang mati, orang yang meninggal dunia, yang kita sebut sebagai jenazah, wajib dimandikan dengan mandi wajib. Seterusnya, yang kelima ialah darah wiladah. Darah wiladah. Okey, apabila seseorang itu keluar darah wiladah, jadi baginya adalah dalam keadaan berhadas besar. Apa itu wiladah? Wiladah itu ialah melahirkan anak. Ya, darah yang keluar ketika ibu kita melahirkan anak bersama-sama dengan anak tersebut. Semasa dilahirkan, darah itu keluar. Itu dinamakan darah wiladah. Jadi, ibu-ibu yang dalam berkeadaan keluar darah wiladahnya, maksudnya dia adalah dalam keadaan berhadas besar. Dan sebab berhadas besar yang terakhir ialah nifas. Keluar darah nifas. Ya. Apa itu nifas? Okey, darah nifas ialah darah yang keluar selepas ibu-ibu melahirkan anak. Okey, selepas ibu-ibu melahirkan anak, bersama-sama dengan ibu kita tu ada keluar darah nifas, ya. Darah nifas ni menyebabkan ibu-ibu kita tu dalam berkeadaan berhadas besar dan tak boleh melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan bersuci, ya. Baiklah, jelas di sini terdapat 6 perkara yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar, ya, iaitu keluar mani, bersetubuh, keluar darah haid, mati, keluar darah wiladah dan keluar darah nifas. Dan mari kita lihat larangan semasa berhadas besar. Iaitu apa perkara yang tak boleh kita buat semasa kita dalam keadaan berhadas besar. Yang pertama, kita dilarang menunaikan solat sekiranya kita berhadas besar. Yang kedua, dilarang mengerjakan tawaf ketika kita berhadas besar. Ketiga, kita dilarang membaca dan menyentuh Al-Quran ketika kita berhadas besar. Dan yang keempat, kita dilarang berada di dalam masjid ketika kita berhadas besar. Okey, jelas di sini menunjukkan betapa pentingnya kita bersuci daripada hadas untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai latihan, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan pertama, hadas ialah pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. A. Kekotoran maknawi. B. Kekotoran aini. Soalan kedua, hadas terbahagi kepada bahagian A. 2, B. 3. Soalan ketiga, hukum bersuci adalah A. Sunat, B. Wajib. Soalan keempat,
Cara bersuci daripada hadas kecil ialah dengan A. Berwuduk, B. Mandi wajib. Dan soalan kelima, cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan A. Berwuduk dan B. Mandi wajib. Alhamdulillah, sampai di sini dahulu pelajaran kita untuk kali ini. Ustazah Ahmad berharap kamu semua dapat memahami isi kandungan pelajaran kita untuk kali ini. Sekian, terima kasih daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.